Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak yang cikgu sayangi. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini hari Khamis 22 Oktober 2020. Kita akan sambung semula pelajaran kita dalam tajuk yang terakhir sekali, iaitu tajuk data. Jadi, pastikan awak ada buku aktiviti matematik jilid 2 dan pensel bersama dengan awak. Okey, dah sedia ke semua? Tak dengar lah, kuat sikit boleh? Dah sedia. Kalau dah sedia, kita masuk muka surat yang pertama, iaitu muka surat 84. Okey, dah buka muka surat 84, dah jumpa ke? Okay, very good. Okay, sekarang sebelum kita buat latihan muka surat 84, cikgu nak terangkan dulu apa yang kita dah belajar pada sebelum ini. Okay, tajuk data. Masih ingat tak lagi cikgu cakap apa yang dimaksudkan dengan data? Data adalah, maksudnya adalah maklumat. Okey, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Okey, saya rasa waktu awak tadi awak tak jumpa lagi yang ini. Jadi hari ini saya nak perkenalkan sesuatu yang baru dengan awak. Okey, kalau sebelum ini awak dah belajar untuk mengumpul maklumat, hari ini kita tengok macam mana, terconteng, sorry. Okey, kita tengok macam mana maklumat itu dibentangkan. Macam mana maklumat dibentangkan. Ditunjukkanlah, dipersembahkan. Okey, kita tengok tajuk kecil yang kedua. Kita baca sama-sama boleh? Kalau saya saja baca, saya je lah yang pandai kan? Okey, kita baca sama-sama. Okey, walaupun awak kat rumah, jujur dengan diri sendiri, baca. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Kenali piktograf. Yang ni kita sebut lagi sekali boleh? Piktograf. Lagi sekali. Kali ni cikgu nak semangat. Buat kuat sikit. Piktograf. Last sekali. Piktograf. Sebab apa ulang banyak kali? Macam biasa awak tahu kan, bila cikgu suruh ulang banyak kali, maksudnya itu adalah sesuatu yang penting. Yang cikgu nak awak masukkan dalam minda awak supaya awak ingat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan piktograf? Okey, pernah dengar tak perkataan piktograf? Tak pernah dengar lagi. Okey, hari ni cikgu terangkan. Okey, piktograf bermaksud rajah yang bergambar atau bersimbol. Okey, rajah yang ada gambar ataupun ada simbol. Okey, macam mana tu rajah yang bergambar atau simbol? Kalau kita nak tahu, kita nak faham lagi, kita kena buat latihan. Okey, mari kita tengok macam mana piktograf itu. Okey, kita tengok bawah sikit. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama. Okey, kita baca dulu arahan. Lengkapkan. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama. Dekat situ ada tunjuk. Saya besarkan sikit. Okey, dekat sini dia ada tunjuk satu jadual. Okey, inilah yang kita panggil sebagai piktograf. Okey, macam tadi saya cakap, piktograf adalah rajah yang bergambar atau bersimbol. Rajah ni kita panggil sebagai rajah, dia ada gambar. Okey, selalunya piktograf, mesti akan ada tajuk. Okey, kita baca sama-sama tajuk untuk piktograf ini. Pokok bunga di Taman Indah. Maksudnya tajuk ini, pokok bunga di Taman Indah. Piktograf ini menceritakan tentang pokok-pokok bunga yang ada dekat Taman Indah. Okey, kita tengok
bunga yang pertama. Bunga apa bunga yang pertama? Bunga raya, bunga kebangsaan kita. Bunga yang kedua adalah bunga melo. Bunga yang ketiga adalah bunga mawar. Dan yang terakhir sekali adalah bunga anggrek. Yang bunga banyak-banyak kat sini maksudnya apa? Okey, kita tengok dekat bawah sekali. Yang ni. Okey, ini yang kita namakan sebagai petunjuk. Petunjuk maksudnya dia bagi tahu kita apa maksud setiap bunga ini. Kita baca sama-sama boleh? Okey, bunga mewakili satu pokok. Okey, kita baca lagi sekali. Bunga mewakili satu pokok. Okey, jadi satu gambar bunga ni mewakili satu pokok. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini satu, ini pun satu. Satu, 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 satu. Okey, setiap satu gambar ini mewakili satu pokok. Okey. Kalau setiap satu gambar ini mewakili satu pokok, jadi bunga raya ada berapa pokok? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa pokok bunga raya? 9. Yes, ambil pensel awak dan tulis di sini. Maksudnya pokok bunga raya ada 9. Pokok bunga melo pula ada berapa? Senang je kan, tak payah kira kan? Nampak dah. Pokok bunga melo ada 3. Pokok bunga mawar ada 5. Yes. Pokok bunga anggrek pula ada berapa? Kita kira sama-sama, okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa pokok bunga anggrek? Yes, pokok bunga anggrek ada 8. Okey. Sekarang kita dah faham piktograf ni. Senang kan? Tak susah pun. Okey, berdasarkan piktograf ini kita perlu jawab soalan yang ada di bawah. Okey. Saya kecilkan sikit supaya kita boleh nampak piktograf tu. Okey. Okey, kita untuk soalan bawah ini cikgu nak awak jawab sendiri, tapi cikgu akan cuba bagi clue supaya awak boleh faham apa yang dimaksudkan dengan soalan tersebut. Okey, kita baca sama-sama soalan yang pertama. Bunga mewakili dekat sini dah ada jawapan. Terus salin je, bunga mewakili Okey, kita tengok soalan B. Bilangan pokok, ni bunga apa ni? Bunga mawar. Bilangan pokok bunga mawar ialah, kita dah bilang tadi berapa bilangan pokok bunga mawar. Tulis nombor je, tak perlu ejaan. Okey. Soalan C. Pokok bunga yang paling banyak ialah, antara ketiga-tiga ni pokok mana yang paling banyak? Bunga anggrek ke, bunga mawar ke, bunga melo ke, atau bunga raya? Okey, yang terakhir sekali, pokok bunga apa yang paling sedikit? Senang kan? Tak susah pun, semua jawapan awak dah ada. Okey, kalau senang, kalau dah siap, kita tengok pula muka surat 85. Tadi awak tak faham pun kan maksud piktograf. Sekarang dah faham, dah boleh jawab soalan lagi. Okey, kita tengok aktiviti 2 pula. Okey, macam biasa, kita baca dulu arahan. Okey, lihat piktograf, jawab soalan di bawah. Ni macam cikgu terangkan tadi, ini adalah piktografnya. Okey, sebelum kita jawab soalan, mesti faham dulu piktograf ini. Okey,
kita tengok dulu tajuk piktograf. Kita baca sama-sama, okey? Jualan penanda buku murid 3A. Jadi, piktograf ini tentang apa? Jualan penanda buku. Murid 3A. 3A tu 3 angklung kot ya. Okey. Jualan penanda buku. Pernah dengar penanda buku tu? Penanda buku adalah satu kertas ataupun kadang-kadang satu plastik yang kita gunakan untuk menanda di mana bacaan kita waktu kita baca buku. Contoh, cikgu baca hari ni sampai muka surat 15, cikgu dah tak larat nak baca. Jadi kita nak sambung kemudian. Jadi kita letakkan penanda buku tu supaya kita tahu dekat mana kita berhenti. Okey, jadi maksudnya hari ini piktograf ini menunjukkan jualan penanda buku tu kepada murid 3 angklung. Okey. Yang ini pula hari menunjukkan apa ni? Hari, iaitu hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, yang bawah ni saya kata apa? Yang bawah ini adalah petunjuk. Dia tunjuk maksudnya penanda buku ni maksud berapa. Okey, kita tengok dekat sini. Satu penanda buku mewakili satu keping. Maksudnya setiap penanda buku ini mewakili satu keping. Ini satu, ini satu. Satu. Semua satu. Jadi, sekarang sebelum kita jawab soalan, kita kena kira dulu. Untuk setiap hari berapa penanda buku yang dijual kepada oleh cikgu rasa ya. Oleh murid 3 angklung. Maksudnya 3 angklung. Murid 3 angklung ni lah yang menjual penanda buku 3A. Bukan 3 angklung. Boleh juga kan 3 angklung kan? Okey. Sekarang kita tengok hari Isnin dulu. Berapa penanda buku yang dijual? 5 penanda buku. Hari Selasa 2. Hari Rabu 5 juga. Hari Khamis 3. Alah, tak cantik lah. Awak tulis tak cantik tahu. Make sure cantik. Kemas-kemas. Okey, hari Jumaat. Kita kira sama-sama ya. Supaya awak tak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa penanda buku yang dijual pada hari Jumaat? 7 penanda buku. Okey. Sekarang baru kita jawab soalan. Okey, kita tengok soalan A. Kita tengok soalan A dulu. Okey, murid 3A, betul lah murid 3A yang menjual penanda buku, bukan murid 3A yang membeli. Murid 3A jual penanda buku selama berapa hari? Tengok dekat sini. Selama berapa hari murid 3A jual? Hari pertama hari Isnin, hari kedua hari Selasa, hari ketiga hari Rabu, hari keempat hari Khamis, hari Jumaat. Hari berapa? Berapa hari dia jual? Okey. B. Bilangan penanda buku yang dijual setiap hari. Ni senang je. Kita dah kira tadi. Awak masukkan balik saja. Okey. Kita tengok yang C. Penanda buku yang paling banyak dijual pada hari. Antara banyak-banyak hari yang paling banyak dijual hari apa? Tuliskan hari tu di sini. Sebanyak berapa penanda buku yang dijual? Okey. D. 2 hari jualan yang sama banyak ialah hari. Apa 2 hari yang dijual sama banyak? Tulis hari tu kat sini. Okey, kat bahagian sini dengan sini. Okey, senang je kan piktograf? Okey, kalau senang, kita sambung lagi. Kita nak habiskan tajuk ni. Ya Allah, dah habis dah seronoknya. Okey.
Sambung muka surat 86. Okey, dah habis dah kita buat tajuk kecil yang kedua, iaitu kenali piktograf. Sekarang kita nak masuk tajuk kecilan terakhir. Lepas habis ni, habis dah. Nak habis dah kan buku jilid 2 awak? Lepas kita masuk balik sekolah, lepas habis PKPB ni, bawa buku jilid 2, saya nak semak. Okey? Alright, kita tengok untuk muka surat 86. Sekarang berdasarkan pengetahuan kita tentang tajuk data, kita perlu selesaikan masalah tentang data. Okey, kita tengok muka surat 86 macam biasa. Kita tengok aktiviti pertama dan baca arahan. Okey, kita baca sama-sama. Okey. Lihat gambar, lengkapkan jadual dan jawab soalan. Ni gambar apa ini adalah gambar pelekat. Pelekat. Pelekat tu apa awak selalu panggil? Stiker. Okey. Pelekat Aisyah. Aisyah yang mana ni? Aisyah Sofia ke? Aisyah Damia Arisa ke? Okey. Ini pelekat Aisyah. Okey. Ini gambar pelekat yang Aisyah adalah. Okey, kita tengok dia suruh kita dah lihat gambar, sekarang kena lengkapkan jadual. Okey, kita tengok jadual kat bawah. Okey. Kita tengok jadual dulu Okey. Tengok jadual ni. Yang pertama, bahagian ruangan ini ditunjukkan jenis-jenis pelekat yang Aisyah ada. Okey. Yang pertama, bintang. Yang kedua, segi 4. Yang ketiga, bulat. Yang terakhir sekali adalah segi 3. Okey, bahagian ruangan ini apa ni? Perkataan ni cikgu dah terang hari tu kan? Apa dia? Gundal. Ingat lagi tak gundal? Tanda yang dibuat supaya kita tidak buat silap sewaktu membilang. Dan ruangan ini adalah bilangan. Okey, kita buat sama-sama boleh? Okey, yang ini kita buat sama-sama Okey. Kita tengok stiker yang pertama. Okey, stiker yang pertama tu berbentuk apa? Stiker yang pertama berbentuk bintang. Cikgu tak nak guna warna merah lah. Cikgu nak guna warna biru pula. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Kan? Okey. Bintang. Jadi Gunda nak buat macam mana? Letakkan satu lidi di ruangan bintang. Gemuk lah cikgu punya garisan ni. Kita kuruskan sedikit. Okey. Lepas tu, gambar bintang ni, potong dia. Tanda ni kita dah kira. Okey, yang kedua. Bulatan. Okey. 1. Lidi untuk bulatan. Potong. Yang ketiga, segi 4. 1 lidi untuk segi 4. Potong. Yang keempat, bulatan. 1 lidi untuk bulatan. Potong. Yang kelima, bintang. 1 lidi untuk bintang. Potong. Yang seterusnya, segi 4. 1 lidi untuk segi 4. Potong. Yang seterusnya, bulatan. 1 lidi untuk bulatan. Potong. Selepas bulatan, bentuk bintang. 1 lidi untuk bintang. Potong. Kat bawah pula. Kita tengok yang bawah Okey, bulatan. 1 lidi untuk bulatan. Potong. Seterusnya stiker seterusnya adalah bulatan juga. Bulatan ni dah cukup 4. Macam mana nak buat kalau 5? Takkan melintang macam tu, dah cukup 5. Okey, bulatan ini potong. Okey, selepas bulatan kemudian bintang.
Satu lidi lagi untuk bintang. Potong. Lepas bintang, segitiga. Oh, segitiga tak ada lagi. Segitiga ada satu je ke? Okey, potong. Selepas segitiga, bulatan. Okey. Potong. Selepas bulatan, segitiga balik. Potong. Okey. Selepas segitiga, bintang. Bintang dah cukup 4. Kemudian nak lukis gundal untuk yang ini, kena buat macam mana? Takkan melintang. Okey. Dah siap kita? Oh, lupa. Potong. Jangan lupa nanti tersalah kira. Sebab itu kita buat gundal supaya kita nak mengelakkan kesilapan waktu kita membilang. Kalau kita tak buat gundal, contoh awak nak kira bintang. Okey, awak kira 1, 2, 3, yang ni kira tak lagi 4. Bila buat salah macam tu, nanti maklumat yang awak dapat tak betul. Okey. Alright, sekarang kita tengok bilangan. Senang je, daripada sini kita tengok berapa bilangan. Okey. Ni kita tukar warna lain sikit lah, warna purple. Okey. Untuk bilangan, kita tengok saya dah ajar dah. Kalau macam ni maksudnya adalah, yes, maksudnya adalah 5. 5. Okey. Yang ini, yes, 2, segi 4. Pelekat segi 4 ada 2. Pelekat bulat ada 6. Pelekat segitiga ada 2 juga. Okey, sekarang semua jawapan kita dah dapat. Baru boleh jawab soalan. Okey, sekarang kita tengok soalan. Ada 3 je soalan lah. Sikitnya, senang sangat ni untuk awak ni kan. Okey. Tengok soalan yang pertama. Aisyah ada berapa jenis pelekat? Ada berapa jenis pelekat? Pelekat bintang, pelekat jenis pertama, jenis kedua segi 4, jenis ketiga bulat, jenis keberapa segitiga? Berapa? 1, 2, 3. Okey. Kita tengok soalan yang B. Pelekat yang sama banyak ialah pelekat. Pelekat mana yang sama banyak? Pelekat yang mana? Dengan? Segi 4 dengan? Yes. Okey. Soalan yang terakhir sekali. Pelekat yang paling banyak ialah pelekat. Yang mana yang paling banyak? Senangnya lah kan? Okey. Alright. Kita sambung dengan muka surat 87. Kecilkan balik. Okey. Okey, tadi kita dah buat aktiviti 1. Ini kita nak selesaikan aktiviti yang kedua pula. Okey, kita baca arahan dulu. Sama juga. Lihat piktograf di bawah. Jawab soalan. Okey. Macam biasa cikgu cakap, bila kita tengok piktograf, jangan terus jawab soalan. Fahamkan dulu piktograf ini. Baca dulu tajuk dia. Okey, cita-cita murid satu cempaka. Maksudnya di sini, piktograf ini menceritakan tentang cita-cita semua murid dalam satu cempaka. Cita-cita tu apa yang murid satu cempaka nak jadi bila besar. Macam awak juga, ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi apa? Nurse, ada yang nak jadi guru. Okey, sekarang kita tengok pula cita-cita murid satu cempaka. Okey. Cita-cita murid satu cempaka yang nak jadi guru. Ini murid cita-cita nak jadi peguam, seterusnya nak jadi doktor, dan yang terakhir sekali nak jadi saintis. Okey, sekarang ni kita tengok apa maksud senyum-senyum ni. Senyum-senyum. Okey, kita tengok petunjuk dekat bawah ini.
sikit. Okey. Satu senyum mewakili satu orang. Maksudnya satu senyum di sini mewakili satu orang yang nak jadi guru. Okey, satu senyum di sini mewakili satu orang nak jadi peguam. Ini pun satu orang, ini pun satu orang. Jadi sekarang kita kira dulu berapa bilangan murid yang bercita-cita untuk menjadi guru, peguam, doktor dan saintis. Okey. Back to warna biru. Okey. Murid yang nak jadi guru dulu. Berapa orang murid yang nak jadi murid yang nak jadi guru? 1, 2, 3, 4 dan 5. Alah. Okey. Murid yang nak jadi peguam 3. Murid yang nak jadi doktor, ramainya. Nanti kalau saya pergi hospital mesti ramai kan yang jadi doktor. Alhamdulillah. Okey, kita tengok murid jatuh cempaka berapa yang nak jadi doktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang murid nak jadi doktor. Dan berapa orang murid nak jadi saintis? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 orang murid bercita-cita untuk menjadi saintis. Okey, sekarang kita dah faham piktograf ini. Sekarang kita nak jawab soalan. Okey, let's go. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Tulis semua cita-cita murid satu cempaka. Tulis semua cita-cita. Yang mana cita-citanya? Yang ini. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Apakah cita-cita yang diminati 7 orang murid? Antara semua cita-cita ni, yang mana ada 7 orang murid yang minat untuk menjadi cita-cita tersebut? Guru ke, peguam ke, doktor ke, saintis? Jawapan semua dah ada kan? Tinggal buat tulis balik je. Okey, kita tengok yang C. Cita-cita yang kurang diminati ialah, tengok dekat sini yang mana yang kurang diminati. Mungkin sebab murid-murid tak tahu, tak kenal dengan cita-cita tu kan. Selalu tengok doktor je, cikgu je, jadi murid tak tahu tentang cita-cita tu. Okey, tengok yang D, soalan last sekali kan. Okey. Nyatakan cita-cita yang sama banyak. Antara dekat sini ada 2 cita-cita yang sama banyak. Tulis. Dan nyatakan berapa bilangan cita-cita yang sama banyak tu. Okey. Senangnya kita dah nak sampai muka surat yang terakhir dah. Okey. Cikgu sebenarnya rindu tahu nak mengajar awak depan-depan. Mengajar dalam laptop ni rasa tak puas. Okey, kita tengok aktiviti yang ketiga. Last Okey. Sama-sama kita baca, lihat piktograf, jawab soalan. Sebelum kita jawab soalan, kita kena faham dulu piktograf ini. Baca buku program Nilam. Okey, maksudnya piktograf ini menceritakan tentang bilangan buku buku yang dibaca dalam program Nilam. Okey, bawah ini dia tulis apa ya? Zura, David, Vinod dengan Maria. Okey, maksudnya ni nama orang. Jadi maksudnya bilangan buku yang dibaca oleh Zura, David, Vinod dan Maria. Okey. Satu buku mewakili gambar ini mewakili satu buku. Jadi ini adalah satu buku. Sekarang jom kita kira
Berapa buku yang dibaca oleh Zora, David, Venus dan Maria? Okey, berapa buku yang dibaca oleh Zora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, tulis 6. Buku yang dibaca oleh David 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Berapa pula buku yang dibaca oleh Venus? Tengok pun boleh nampak kan? 4. Okey, berapa pula dah. Berapa? Tersasul pula. Okey, berapa buku yang dibaca oleh Maria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buku dibaca oleh Maria. Okey, sekarang kita dah faham piktograf ini. Jom kita jawab soalan pula. Okey, soalan yang pertama. Berapa bilangan buku yang dibaca oleh Zura, Venus, David dan Maria? Jadi nak jawab apa? Salin balik sahaja yang awak dah kira tadi tu. Okey, siapa yang baca 5 buku? Siapa? Okey. Soalan C. Okey, susun bilangan buku dalam tertib menaik. Okey. Dia suruh awak buat apa? Susun bilangan buku ikut tertib menaik. Okey, kalau menaik, cikgu dah ajar. Okey, susunan nombor menaik dan menurun. Okey, macam kita naik tangga. Okey, yang mana dekat sini adalah susunan nombor menaik? Yang ini ke? Ini. Ini kan? Okey, macam awak naik tangga kan? Okey, bila susunan nombor menaik, kita mulakan dengan nombor yang kecil. Kena tengok. Kalau cikgu mulakan dengan nombor berapa? Okey, kalau cikgu mulakan dengan nombor 0, kemudian nombor berapa? 1 lagi. 2, 3, 4, 5, 6 lagi 7. Okey, sekarang dia suruh awak buat apa? Susun bilangan buku ni, buku-buku ni, bilangan buku ni dalam tertib menaik. Jadi kita kena mula dengan nombor yang kecil. 6, 5, 4 dan 7. Yang mana nombor yang kecil? Nombor 4. Tulis nombor 4. Alah, terkeluar pula. Awak tulis comel-comel dalam kotak tu. Alah, tercontek. Sorry. Okey, 4. Okey, kemudian 5. 4, 5 lagi 6 dan 7. Ya Allah, senangnya kan? Tak susah pun. Okey, dah habis tajuk data. Tapi ada lagi 2 muka surat dekat buku aktiviti jilid 2, iaitu muka surat 89 dengan 90. Yang ini cikgu nak awak cuba buat 89 je. 90 ni kita tak dapat buat lah. Jadi tak apa, yang ni kalau lepas cuti PKPB kita cuba buat muka surat 90. Okey, jadi saya nak awak cuba sendiri muka surat 89. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, sekian saja kelas kita untuk hari ini 22 Oktober 2020. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya, iaitu pada hari Isnin, insya-Allah.
Okey, cikgu harap semua latihan dapat disiapkan. Selepas PKPB, insya-Allah cikgu akan semak semua latihan yang awak buat. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, pastikan awak menjaga kebersihan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.